أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, sama ada nikmat yang kita sedari dan syukuri atau nikmat yang kita lupakan. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insyaAllah pada malam ini kuliah kita Al-Hikam akan disambung lagi, dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-55, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin. Artinya, tidak dapat dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, dan tidak dapat dianggap banyak amal yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ikhlas dan selalu dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu. Jadi demikianlah yang diterjemah daripada kalam hikmat Syekh Ibn Atha ini. Tetapi kalau kita perhatikan kepada kalam hikmat Arab tu, kalau kita nak lihat secara yang lebih menyeluruh lagi, terjemahannya macam ni, iaitu tidak menjadi sedikit atau tidak dikira sedikit sesuatu amalan yang timbul, yang muncul daripada seseorang yang mengamalkannya, yang mana dia adalah merupakan seorang yang bersifat zuhud. Dan tidak dikira banyak sesuatu amalan yang dilakukan oleh seseorang yang mana dia merupakan seseorang yang bersifat tamak. Apa erti yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atha musi kalam hikmat yang ke-55 ni? Pertama sekali, Syekh Ibn Atha nak menjelaskan tentang kepentingan qalbu dalam amalan-amalan yang dibuat oleh manusia. Bahawa
Qalbu atau hati manusia inilah yang akan banyak mencorokkan amalan-amalan yang dibuat oleh manusia. Dia bukan saja mendorong kepada sesuatu amalan, tetapi dia mencorokkan amalan itu sendiri. Kalau mendorong kepada amalan, dengan erti qalbu yang sihat ni, dia akan mendorong kita untuk melakukan banyak kebaikan, banyak amalan-amalan yang baik. Tapi ternyata hati yang sihat ni bukan sekadar itu saja. Bahkan amalan-amalan yang baik yang dilakukan oleh seseorang itu, dengan qalbu yang sihat ni, qalbu yang bersih, yang murni ni, dia akan melipat gandakan amalan kebaikan orang itu atas satu amalan yang baik. Itulah kepentingan qalbu manusia. Jadi pada kalam hikmat yang ke-55 ni, Syekh Ibn Atta nak menyatakan peranan qalbu terhadap amalan yang dibuat oleh manusia itu. Dan seolah-olahnya Syekh Ibn Atta ni mempunyai nak mengajar kita lah, nak ajak kita, nak beri pedoman kepada kita, nak beri nasihat kepada kita, supaya jangan melupakan usaha untuk menyucikan qalbu ni. Itu motif besar dia. Jangan lupa usaha untuk menyucikan hati kita ni, kerana dia mempunyai kepentingan-kepentingan yang sangat banyak berkait dengan amalan-amalan yang dibuat oleh manusia. Baik, tentang kepentingan qalbu ni, kita tengok banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang. Jadi saya sebut ni sebagai mukaddimah untuk kita faham, untuk sampai kepada memahami apa yang ingin dimaksudkan oleh Syekh Ibn Atta ni. Seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa kalam hikmat yang ke-55 ni, dasar utama dia ataupun perkara asas dia yang nak diberitahu kepada kita ialah tentang pentingnya qalbu, hati manusia dalam amalan-amalan yang dia buat. Jadi untuk itu saya nak jelaskan sedikit tentang kepentingan qalbu ni dari sudut pandang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita akan tengok dalam Al-Quran banyak menyebut tentang qalbu ni banyak. Dan perkataan-perkataan yang digunakan pakai untuk menjelaskan tentang qalbu manusia ni berbagai-bagai. Dan kita tak nak mengulas itu dengan panjang lebar kerana dia memerlukan masa yang agak panjang. Cuma saya nak sebut beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan sedikit sebanyak tentang kepentingan qalbu ni, hati manusia. Sebab kita tengok ada setengah pihak, setengah golongan itu macam tidak melihat kepentingan qalbu ini, bahkan meremehkannya. Sehingga kita dengar ada setengah orang tu memberikan ungkapan, dah apa benda pentingnya qalbu main duduk dalam, tak apa pentingnya itu. Orang nampak orang kita buat ni, orang kita buat ni, orang tu orang nampak. Orang duduk dalam ni, buat benda tak apa. Duduk dalam. Macam penghuyar pula tu. Macam-macam. Jadi ada ungkapan-ungkapan macam tu. Tak penting sangatlah. Pentingnya orang kita buat ni. Orang kita buat, orang kita orang nampak ni. Ni penting. Main go aci dalam tu tak penting. Ada setengahnya yang berpandangan seperti itu. Kita dengar ada yang mengucapkan kalam-kalam seperti itu. Untuk menafikan kepentingan qalbu. Baik, kita lihat kepada Al-Quran. Al-Quran menyatakan salah satu yang mengakibatkan kekufuran dan kecelakaan manusia ni kerana masalah qalbu ni. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu ada qalbu, ada hati nuraninya ada, tetapi tidak hidup. La yafqahuna biha,
Tidak digunakan qalbu, hati nuraninya itu untuk memahami perkara-perkara yang sepatut dipahami. Mereka tidak gunakan. Jadi ada qalbu tapi tidak menggunakannya pada perkara-perkara yang sepatutnya, pada perkara-perkara yang dituntut supaya digunakan qalbu. Jika ada telinga tapi tidak mendengar apa yang sepatutnya didengar. Mereka ada mata tetapi tidak melihat apa yang sepatutnya dilihat. Jadi mereka ini tidak menggunakan semua elemen-elemen yang ada pada manusia ini untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki. Mata melihat sesuatu, telinga mendengar sesuatu. Tetapi mata dan telinga ini saluran saja. Saluran kepada qalbunya. Intinya, kuncinya adalah qalbunya, hati manusia. Mata ni alat untuk melihat sesuatu dan telinga untuk mendengar. Akhir sekali nak balik mana? Qalbu dia tu. Yang disebut dalam ayat, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini memiliki memiliki hati tetapi tidak memahami, tidak menggunakannya untuk memahami sesuatu yang perlu dia fahami. Tidak digunakan. Lalu disebut dalam ayat, ulaika kal an'am. Pada waktu itu status manusia disamakan dengan status hidupan-hidupan lain yang hidup sama dengan kita atas muka bumi ini. Ada yang kaki 2, ada yang kaki 4, ada yang kaki banyak dan macam-macam lagi. Jadi Al-Quran menyebut ulaika kal an'am. Apabila manusia mengabaikan qalbunya atau qalbunya rosak, qalbunya sakit sehingga tidak dapat menggunakannya pada apa yang sepatutnya ia diciptakan, maka disebut ayat Al-Quran menarafkan manusia seperti itu kal an'am, seperti binatang ternak. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Bahkan manusia itu lebih sesat, maksudnya lebih rosak lagi daripada binatang ternak. Yang kerosakan yang berlaku pada manusia ini kadang-kadang lebih parah, lebih berganda, lebih teruk berbanding kerosakan yang ditimbulkan oleh binatang ternak. Kalau rimau musang tu, ia bahan kambing cakap tu, ia lari. Dia pula habis tu bawa cari pula. Manusia ni dan buat angkara penuh jana macam-macam perkara boleh rosak. Kerosakan yang dibuat oleh manusia ni berganda berbanding binatang ternak itu. Jadi kenapa manusia ini ditarafkan dengan binatang ternak? Apa masalahnya? Tidak ada apa yang berubah pada manusia. Tubuh macam tu lah. Tetapi kenapa ditarafkan dengan binatang? Ulaika kal an'am, seperti binatang ternak. Karena masalah qalbunya itu yang sakit, yang rosak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada qalbu tapi tidak memahami, tidak menggunakan untuk memahami apa yang sepatutnya dia faham. Itu masalahnya. Maka kerosakan itulah yang menjatuhkan martabat manusia sehingga disamatarafkan dengan kal an'am, seperti binatang ternak. Kemudian disebut dalam ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Mengapakah mereka ini tidak meneliti Al-Quran, tidak memerhatikan Al-Quran, tidak mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran itu? Kenapa? Ataukah kerana ala qulubihim aqfaluha, hati mereka ni terkunci sehingga tak dapat lakukan itu. Jadi kalbu, hati manusia ini terkunci, tertutup, maka tidak dapat memahami pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk Al-Quran dan sebagainya. Puncanya apa? Kerana kalbunya itu terkunci. Am ala qulubihim aqfaluha, termeteri, terkunci, tak dapat terbuka.
maka tak dapatlah digunakan untuk mempelajari, memahami pedoman-pedoman yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan seumpamanya. Jadi itu perkara yang disebut di dalam Al-Quran, dan banyak lagi ayat-ayat yang menyebut tentang kalbu manusia. Demikian juga disebut di dalam hadis. Dan antara hadis yang terkenal yang menyebut tentang kepentingan kalbu ni, hadis yang selalu biasa sangatlah kita dengar ni, dan biasa sangatlah disebut oleh ulama-ulama kita tentang kalbu ni, hadis ni, iaitu bila Nabi bersabda, inna fi jasad ibni adama mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahawa dalam diri manusia ada segumpal darah beku, iaitu jantung kita lah, qalbu kita. Lalu Nabi menjelaskan, iza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik yang bahagian itu, maka baiklah seluruh diri manusia itu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rosak bahagian itu, maka rosaklah seluruh diri manusia itu. Lalu Nabi menjelaskan, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahawa yang demikian itu adalah qalbu, hati manusia. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa kebaikan dan kerosakan manusia bermula di situ. Bila baik yang tu, maka baiklah seluruh aspek kehidupan manusia tu. Tapi kalau rosak bahagian tu, maka rosaklah seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kedudukan qalbu sebagai kekunci bagi diri manusia. Yang menentukan baik buruk manusia ni duduk situ, pada qalbunya. Kalau rosak bahagian tu, maka rosaklah cakapan dia akan jadi rosak, perbuatan dia akan jadi rosak, tindakan dia akan menjadi rosak, dan macam-macam perkara yang timbul daripada orang tu akan mengandungi kerosakan-kerosakan. Tapi bila qalbunya baik, qalbunya sihat, qalbunya itu ada isi dan pedoman dia tu, maka seluruh aktiviti yang berkait dengan manusia itu akan jadi baik. Cakapan dia, tutur kata dia, tindakan dia, perbuatan dia, dan macam-macam lah. Seluruh perkara yang timbul daripada aktiviti manusia itu akan jadi baik. Sebab apa? Puncanya mari daripada qalbunya. Jadi qalbu itu adalah kekunci kepada kebaikan dan keburukan manusia itu. Itu dijelaskan di dalam hadis. Kemudian itu juga tempat tilikan Allah. Kenapa demikian? Yang dikatakan tempat tilikan Allah. Ada hadis yang menjelaskan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak melihat kepada rupa paras dan amalan kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan niat-niat yang tersemat di dalamnya. Jadi kalbu manusia adalah tempat tilikan Allah. Apa artinya? Yakni yang menentukan amalan manusia ini diterima atau tidak di sisi Allah, ukurannya adalah kalbu dia. Itu ukurannya. Segala perbuatan manusia ni, kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh manusia ni, ibadah-ibadah yang dibuat oleh manusia ni, penentu dia tu, sesuatu yang dijadikan asas untuk diterima atau tidak, kalbunya. Sekiranya amalan baik yang dibuat sekalipun banyak dan betul pada hukum fiqh dan hukum syariatnya, betul sembahyangnya, betul cara puasanya, betul caranya, tapi kalbunya rosak, segala apa yang dibuat itu bukan dalam rangka pengabdian dirinya kepada Allah,
bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, tapi dorongan yang menggerakkan amalannya itu bermacam-macam, untuk kepentingan tu kepentingan ni, untuk tujuan itu tujuan ini. Jadi sekalipun amalan yang timbul daripada orang yang beramal tadi banyak dan besar bendanya dan betul dari segi hukum fiqhnya, hukum syariatnya, tapi dia tidak diterima oleh Allah. Sebab apa? Kerana yang menjadi tempat tilikannya adalah kalbunya. Banyak mana amalan sekalipun, besar mana amalan sekalipun, tapi kalau berlaku bukan dengan kalbu yang baik, kalbu yang lurus, maka semua itu tidak bererti di sisi Allah. Di sisi Allah. Karena sebab apa? Karena itu menjadi tempat tilikan Allah. Amalan banyak ke, besar ke amalan tu, tapi kalau rosak situ, semuanya tidak bererti. Itu maksud. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Di sini ada kepentingan untuk kepentingan kita untuk memperbaiki kalbu ni. Jadi demikianlah banyak sekali hadis-hadis Nabi. Ayat Al-Quran pun banyak menyebut hadis Nabi tentang kepentingan kalbu ni. Maka dalam kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-55 ini merupakan kalam hikmat yang Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan suatu perkara yang berkait dengan kalbu ni. Maka Syekh Ibn Atta' menyatakan demikian, iaitu kata beliau, tidak sedikit amalan yang timbul daripada hati yang zahid, hati yang zuhud, dan tidak dikira banyak amalan yang timbul daripada hati yang tamak. Baik, kenapa demikian? Pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan hati yang zuhud ni, qalbin ataupun qalbun zahidun ni, iaitu hati yang sudah terbuang ataupun dibebaskan Allah daripada pengaruh-pengaruh keinginan dan ikatan-ikatan keduniaan yang kuat. Qalbu yang sudah tidak lagi terikat dengan keinginan-keinginan yang buruk, keinginan-keinginan keduniaan yang buruk. Itu beri makna yang lebih luas lah. Tarikan-tarikan keduniaan yang buruk itu sudah berjaya dilepaskan, maka itulah yang dinamakan hati yang zuhud. Jadi tarikan-tarikan keduniaan ini yang kita sebut sebagai syahwat ad-dunyawiyah ni, keinginan-keinginan, kemahuan-kemahuan duniawi yang buruk ni, kalau dia menguasai kalbu manusia, menguasai hati manusia, dia akan memesongkan kiblatnya, sehingga kiblatnya akan terarah ke arah lain. Tarikan-tarikan untuk mendapat sanjungan orang, pujian orang, salah satu cabang dia lah. Menjadikan kiblat hati kita, ibadah yang kita buat, tidak lagi dihadapkan kepada Allah, dihadapkan kepada orang yang kita nak dapat sanjungannya itu. Demikian juga sekiranya kalbu kita ini ditarik kepada tujuan-tujuan yang lain, bermacam-macam lah, yang merupakan tarikan-tarikan ke dunia yang buruk ni. Banyak tujuan riya je, tujuan itulah, tujuan ini macam-macam. Semua itu tu dia akan memesongkan kiblat hati kita itu daripada menghadap kepada Allah. Maka kesannya adalah amalan kita itu tidak lagi didorong oleh dorongan keikhlasan. Maka pada waktu itu amalan yang dibuat oleh manusia tidak dikira. Bukan saja dikira banyak, dikira pun tidak. Kerana rasa. Sebab apa? Kerana kalbu dia tu, kalau dia tidak ada unsur-unsur kezuhudan ni, dia akan dikuasai oleh keinginan tadi. Keinginan itulah yang akan tarik dia ke arah mana kiblatnya, ke arah mana dorongannya tu. Kalau kita orang yang sukakan pujian orang, sanjungan orang, itu salah satu cabang daripada tarikan-tarikan keduniaan. Maka bila sekiranya hati kita tidak zuhud, yakni tidak dapat diputuskan dari keinginan itu, mungkin tarikan tu kuat, tarikan untuk mendapatkan sanjungan orang ni kuat,
Kadang-kadang kita ni tahap kezuhudan ni pun berbeza-beza. Bergantung. Dia macam markah luluh kot lah. Markah luluh banyak. 40 ke atas tu luluh lah. Ada orang 60, ada orang 70, ada orang 90. Maka zuhud pun sama. Tahap kezuhudan ni berbeza-beza. Penguasaan ataupun tarikan keinginan keduniaan terhadap diri manusia ni berbeza-beza kekuatannya. Ada orang ada keinginan tu tapi dia boleh buang, dia boleh kawal, dia boleh tolak. Keinginan untuk disanjung tu timbul tapi tidak mempengaruhi kenapa dia tahu ni dah molek, dia boleh buang, dia boleh kick, dia boleh lawang. Tapi ada tu adalah kemahuan-kemahuan seperti itu, tapi tidak berjaya untuk menarik hati dia itu sehingga menjadikan amalan yang dia buat memang kerana tu dan sampai gitu. Itu sudah ada makna zuhud. Cuma tinggal lagi kekuatan zuhudnya tidaklah sekuat orang yang tidak ditarik langsung oleh kemahuan-kemahuan tadi. Jadi apabila hati seseorang ni berjaya ataupun dapat dizuhudkan, dengan arti tidak dapat dikuasai oleh keinginan-keinginan yang buruk tadi, tarikan-tarikan yang buruk tadi, tarikan-tarikan ke dunia yang buruk, tak dapat menguasai, dapat dilepaskan, itu sudah ada makna zuhud. Makanya inilah yang boleh untuk mengikhlaskan amal kerana Allah. Dia boleh ikhlas lah, kerana tidak dapat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan tadi. Dia dapat melepaskan diri. Itu sudah ada makna zuhudnya. Maka demikianlah kata Syekh Ibn Athar, tidak sedikit amalan yang lahir daripada hati yang zuhud. Asas sekali, hati yang zuhud ni hati yang akan mengikhlaskan amalan dia. Dia tidak akan ditarik oleh tujuan-tujuan ke dunia yang lain. Mendapat sanjungan, mendapat pujian, yang semua itu akan menimbulkan riak dan bermacam-macam lagi. Dia tak ada. Dia dapat melepaskan diri daripada tarikan tu. Orang yang dapat melepaskan diri daripada tarikan tu, hati yang dapat melepaskan diri tu, itulah yang dikatakan hati yang zuhud. Dapat lepas dari tarikan tu. Orang yang tidak dapat melepaskan tarikan ke dunia yang buruk ni, itu yang dikatakan hati yang tidak zuhud. Dengan arti kalau dia buat amalan, memang dia akan turut untuk dia dilihat oleh orang, dipuji oleh orang, disanjung oleh orang dan macam-macam lagi. Memang itulah yang menjadi kecenderungan hatinya, kemauan hatinya. Artinya apa? Pada waktu itu hatinya dikatakan tidak zuhud. Sebab apa tidak zuhud? Kerana dikuasai oleh keinginan-keinginan buruk itu, yang menarik keinginan dia itu sehingga merubah amalan dia itu dilakukan untuk tujuan-tujuan tadi itu. Tapi sekiranya dia dapat membuang tarikan-tarikan itu, berarti dia sudah ada makna-makna zuhud pada kalbunya itu. Sehingga bila dia buat amalan tu dapat diikhlaskan. Tidak lagi ditarik oleh tujuan-tujuan untuk dilihat orang, dipuji, disanjung dan sebagainya. Tak ada lagi dah. Memang dapat mengikhlaskannya. Kenapa dia dapat mengikhlaskannya? Kerana hatinya sudah ada makna-makna zuhud. Itu asas sekali. Baik, bila Syekh ni mengatakan tidak dikira kurang amalan yang lahir daripada hati yang zuhud. Asas sekali, orang yang hatinya zuhud ini, maka amalannya itu ikhlas kerana Allah. Satu. Tidak kurang tu apa arti? Tidak kurang dengan arti amalan tu diterima, bukan saja diterima, tetapi berganda-ganda. Diterima itu kerana ikhlasnya. Dah berganda-ganda pula tu macam mana? Macam mana amalan seseorang itu pertama sekali diterima, tapi bukan sekadar diterima, tapi diganda-gandakan ganjarannya itu. Amalan-amalan yang semacam ini hanya datang daripada hati yang zuhud. Macam mana boleh jadi macam tu? Jadi macam saya sebut tadi, bila hati itu zuhud, berarti dia sudah tidak terikat dengan tarikan-tarikan ke dunia yang buruk tu. Tarikan untuk dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang, untuk mendapatkan mahbuan tu, mahbuan ni, tak ada tarikan tu. Maka hatinya dia ikhlas. Berarti amalan tu insya-Allah diterima oleh Allah.
Yang menjadikan amalan tu berganda-ganda pula tu macam mana? Berganda-ganda amalan ini bergantung kepada kekhusyukannya dan juga niat-niat baik yang lain. Amalan yang kita buat dengan ikhlas itu insya-Allah diterima oleh Allah. Dan itu tandanya hati kita sudah dapat dilepaskan daripada tarikan-tarikan ke dunia yang buruk, atau bahasa lain sudah ada makna zuhurnya. Tapi macam saya katakan tadi, tahap zuhur ni berbeza-beza, berperingkat-peringkat. Jadi dari sudut mana pula amalan orang yang zuhur ni akan jadi berganda-ganda. Maka yang akan menjadikan amalan yang satu tu berganda-ganda nilai yang dia tu, antara sebabnya adalah kerana khusyuknya tu. Macam mana hati yang zuhur ni boleh khusyuk? Apa yang menyebabkan hati kita tak boleh khusyuk? Kerana tarikan-tarikan ke dunia yang kuat, yang tak dapat kita lepaskan. Artinya, apabila hati kita ni terikat kuat dengan sesuatu keduniaan ni yang menarik ingatan dia tu, berarti itulah ukuran kezuhudan kita. Baik, sekarang kenapa kita hilang khusyuk dalam ibadah? Kerana tarikan-tarikan ingatan terhadap sesuatu tu terlalu kuat. Maka itulah ukurannya. Baik, orang yang berjaya melepasi tahapan yang pertama tu dapat mengikhlaskan ibadahnya kerana Allah, sudah ada mana zuhud. Tapi tinggi mana zuhud dia tu, tengok khusyuk dia dalam amalan dia tu. Hati yang zuhud, yang tinggi khusyuk, yang tinggi zuhudnya tu, yang dapat melepaskan tarikan-tarikan ingatan terhadap perkara-perkara keduniaan yang buruk tu. Hati inilah yang dapat mengkhusyukkan ibadahnya. Tarikan-tarikan tu tak mari. Dia dapat menghadapkan hatinya kepada Allah. Berarti khusyuk. Khusyuk itulah yang akan menggandakan ganjaran amalan-amalannya itu. Tidakkah kita dengar dalam hadis Nabi, Nabi menjelaskan, sembahyang seseorang tu dikira menurut kadar khusyuk dia pada setiap rakaat yang dilakukan. Kadar khusyuk dia pada setiap rakaat yang dilakukan. Jadi dengan hati yang zuhud, kalau kuat zuhudnya, tarikan-tarikan ingatan ke dunia itu akan jadi kurang. Maka hati yang semacam inilah yang dapat mengkhusyukkan ibadah. Bila ibadah tu dibuat dengan ikhlas, kemudian khusyuk lagi, maka berganda-gandalah ganjarannya di sisi Allah. Itu maksud tidak kurang, yang tidak dikira sikit amalan yang tak timbul, yang lahir daripada hati yang zuhud ni. Sebab apa? Kerana ikhlasnya, kemudian kerana khusyuknya, berganda-ganda. Kadang-kadang kita boleh mengikhlaskan amal, tapi tidak dapat mengkhusyukkannya. Ikhlas boleh ikhlas dah, tak ada tujuan lain. Tapi nak khusyuk hidup marinya terik ke lain. Maka sudah ada penerimaan, tetapi nilaiannya tidak setinggi orang yang khusyuk. Maka disitulah maksud kata-kata Syekh Ibn Atta', bahawa amalan-amalan yang timbul daripada hati yang zuhud ni tidak dikira sedikit. Maksudnya amalannya akan jadi banyak, berganda-ganda. Sekiranya amalan itu dilakukan oleh orang yang hatinya bersifat zuhud. Kerana ada unsur-unsur ikhlasnya, kemudian ada unsur-unsur khusyuknya, bahkan ada unsur-unsur lain lagi yang akan menjadikan amalan itu berganda-ganda di sisi Allah. Baik, yang ketiga, yang menjadikan amalan manusia itu berganda-ganda, kerana niat-niat baiknya itu yang banyak di sebalik amalan-amalan yang dia buat. Kadang-kadang amalan yang satu tetapi diniatkan dengan beberapa niat yang baik, maka bergandalah ganjarannya sebagaimana menurut niatnya itu. Seseorang yang melakukan satu perkara, contohnya dia bersedekah ke dalam satu tabung kebajikan masjid. Kalau dia orang cerdik, dia akan pasang banyak niat. Niat pertama sekali mudah-mudahan digunakan untuk pembinaan. Mudah-mudahan diniat juga, mudah-mudahan digunakan untuk kemaslahatan lain, itu dan ini. Sekadar banyak mana niat-niat dia itu, maka sekadar itulah yang akan memberi nilai kepada amalan dia.
Kadang-kadang amalan tu saja, tapi niat-niat baik di sebaliknya itu berbagai-bagai. Maka itulah yang akan memberi harga kepada amalan dia tu, bukan atas jumlah amalan dia tu. Itu kurang dia. Jadi yang akan memberikan nilai kepada amalan manusia ni adalah qalbu dia. Dari aspek mana? Dari aspek khusyuk, ikhlas dia satu. Nombor dua, khusyuknya. Yang ketiga, banyaknya niat-niat baik di sebalik amalan-amalan yang dia buat. Bergantung kepada orang. Inilah rahsia yang ada dalam firman Allah, dalam hadis Nabi yang selalu kita dengar. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu adalah menurut niat seseorang tu. Amalan yang sama dibuat oleh orang yang berbeza, nilainya tidak sama. Dari aspek mana tidak sama? Kalau aspek ikhlas, samalah. Aspek khusyuk sudah tidak sama. Kerana tahap khusyuk antara seseorang dengan seseorang berbeza. Kemudian niat-niat baik di sebalik amalan tu tidak sama. Ada orang mungkin hatinya tu lebih murni, maka banyaklah niat-niat baik di sebalik amalan yang dibuat tu, berbanding dengan orang lain yang mungkin tak banyak niat-niat baik dia. Maka sekadar itulah amalan seseorang itu dinilai. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Athar, bahawa amalan yang timbul daripada hati yang zuhur ni tidak dikira sikit. Sekalipun amalan tu satu amalan saja, tapi tidak dikira sikit. Dengan arti dinilai dengan nilai yang berganda-ganda. Macam mana boleh jadi macam tu? Punca dia adalah daripada hati yang zuhur. Hati yang berjaya dibersihkan daripada pengaruh-pengaruh tarikan-tarikan keduniaan yang buruk. Maka hati itu, itulah yang dinamakan hati yang zuhur. Baik. Demikianlah sebaliknya. Amalan-amalan yang lahir daripada hati yang tamuk, raghib ini tamuk. Hati yang dikuasai oleh keinginan-keinginan keduniaan yang buruk dan cengkamannya kuat atas hati manusia. Maka kata Syekh Ibn Athar, tidak dikira banyak amalan dia. Sebab apa? Pertama sekali, bila tarikan tu terlalu kuat, dia akan menghilangkan keikhlasan itu. Amalan yang dia buat tu akan tertarik kepada tarikan-tarikan keduniaan. Kalau tarikan keduniaan dia tu kepada orang, keinginan dia tu, kalbu dia tu dipengaruhi oleh terikat dengan hal keduniaan seperti pandangan orang, maka pada waktu itu amalan yang dia buat sudah tentu tujuan tidak lain kecuali untuk orang tengok, orang puji, orang sanjung dan macam-macam lagi lah. Tarikan tu kuat, yang menjadikan hati dia mengarah ke situ. Sebab apa? Kerana tarikan kepada pandangan orang tu tinggi. Maka ini menjadikan hatinya tidak dianggap zuhur. Jadi bila begitulah keadaan kalbu dia, iaitu ditarik oleh keinginan-keinginan macam tadi tu, maka tidak adalah keikhlasannya. Bila amalan dia tu, yang mendorong amalan dia tu, tarikan-tarikan keinginan orang tengok, orang puja, orang sanjung dia tu, maka sudah berarti amalan dia itu sudah tidak ada lagi keikhlasan. Jadi amalan dia ni tidak dikira banyak. Sekalipun banyak amalan dia, tapi tidak dikira banyak. Sebab tidak ada keikhlasan. Demikian juga yang selanjutnya tu. Bila tidak ada keikhlasan, maka khusyuk pun lebih-lebih lagi lah. Bila tarikan-tarikan keduniaan ni kuat dan tinggi, maka itulah yang akan menarik ingatan dia itu ke arah tarikan-tarikan tadi. Yang itulah yang akan menghilangkan khusyuknya. Demikian lagi niat-niat yang baik yang lain itu sudah tentu tidak timbullah di dalam qalbu yang raghib ini, yang berisi dengan sifat-sifat ketamukan ini. Maka demikianlah. Jadi apa yang Syekh Ibn Athar nak beritahu kepada kita, bahawa yang akan memberi harga kepada amalan kita itu kalbu kita. Tapi kalbu yang macam mana? Kalbu yang zuhur. Apa di kalbu yang zuhur? Kalbu yang tidak dipengaruhi oleh tarikan-tarikan keduniaan yang buruk. Bukan berarti dia tidak memiliki perkara-perkara keduniaan itu. Milik itu hal lain. Penguasaan ke atas hati itu hal lain. Sebab itu kita jangan mensifatkan orang, jangan di persepsi kita ni,
pandangan kita ini nak nilai orang zuhud, tengok dia miskin atau kaya, jangan tengok kot tu. Kerana ukuran zuhud bukan dari sudut pemilikan. Jadi sangat tidak tepat ataupun salah lah ukuran. Kalau kita nak ukur orang ni zuhud dah zuhud, tengok dia kaya miskin. Kalau kaya ni dia ahli dunia, kalau dia miskin ni dia zuhud. Itu ukuran yang salah. Sebab zuhud dan zuhud ni bukan dari segi pemilikan. Tapi zuhud dan zuhud ni sejauh mana pemilikan itu mencengkam kalbu dia. Sekiranya pemilikan tadi itu mencengkam kuat keinginan hatinya, menjadikan hatinya terpaut kuat dengan benda-benda macam tu, maka dia menjadi orang yang tidak zuhud, orang yang tamak dan sebagainya. Tetapi sekiranya pemilikan manusia itu tidak mencengkam kemauan kalbu dia, milik lah, banyak lah, kaya lah, tetapi tidak mencengkam kalbu dia tu, tidak menguasai hati dia tu, maka dia tetap dikira sebagai seorang yang zuhud sekalipun dia kaya raya. Itu ukuran zuhud dan zuhud dari sudut tasawuf. Jadi zuhud dan zuhud ni dari segi kehidupan tu satu hal dah. Rupa-rupanya zuhud ini dia ada kaitan cukup dengan nilaian ibadah kita. Selama ni kita tak nampak kecuali kita mengaji. Sebelum ni kita akan tengok orang bercakap tentang zuhud, orang ni hidupnya zuhud, orang ni hidupnya tidak zuhud. Apa kelebihan dia? Dia zuhud, nanti di akhirat hisabnya tak banyak. Ghalibnya kita tengok zuhud dari sudut tu saja. Jarang sekali kita tengok zuhud dalam kaitan dengan ibadah yang kita buat ni. Kita tak nampak kaitan zuhud dengan ibadah kita. Lebih-lebih lagi, kebanyakan kitab-kitab tasawuf tak bahas macam tu. Kitab-kitab tasawuf ni bila bercakap masalah zuhud, maka antara isu yang dikaitkan adalah di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang ringan hisab dia tu. Kerana tak banyak kalau zuhud zahir dan batin lah ni. Zuhud zahir dan batin, maka ringan hisab dia. Jadi kebanyakan kitab tasawuf membahaskan dari aspek, jarang sekali dibahaskan kaitan hati yang zuhud tu dengan ibadah yang kita buat ni. Rupa-rupanya sifat zuhud kita tu mencorokkan ibadah yang kita buat ni, menjadikan ibadah seseorang tu lebih bererti dan lebih berganda ganjarannya tu, disebabkan kerana sifat zuhudnya tu. Maka itulah yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn. Mana-mana hati yang penuh dengan ketamakan, maka amalan dia itu tidak dikira banyak. Sebab apa? Ketamakan dia itulah yang akan menghilangkan keikhlasan dia itu, sehingga amalan yang dia buat itu tidak ikhlas lagi. Ketamakan dia itulah yang akan menghilangkan khusyuk dia itu, sehingga menjadikan dia susah untuk mengkhusyukkan ibadahnya dan sebagainya. Jadi amalan-amalan yang semacam ini tidak dikira banyak. Sekalipun dari segi kuantiti amalan yang dibuat itu banyak, tapi kualitinya tidak dikira sebagai banyak. Maka demikianlah sebaliknya. Sekalipun amalan tu nampaknya kecil, nampaknya sikit, tetapi dia lahir daripada hati yang zuhud, maka dia boleh menjadikan amalan tu berganda-ganda nilaiannya di sisi Allah. Kerana hati yang zuhudnya tu. Kerana kezuhudan itulah yang mendorong untuk mengikhlaskan amalannya. Menjadikan hatinya itulah, zuhud itulah yang akan menjadikan khusyuk dalam ibadahnya. Dengan zuhud itu jugalah yang akan menumbuhkan berbagai-bagai niatnya yang baik di sebalik ibadahnya itu. Maka amalan dia itu sekalipun kuantitinya nampak sikit, tapi kualitinya tidak sikit. Demikianlah yang cuba dibayangkan oleh Syekh Ibn. Jadi kita ni sebagai manusia ini, yang umur kita ni tak panjang. Umur kita ni tak panjang. Umur Nabi Muhammad ni 63 tahun je. Lebih tu ekstra lah. Antara sekitar 63 tahun tu, itu umur ghalib kepada umat Nabi Muhammad. Antara sekitar 63 tahun. Jadi kalau lebih tu, dia boleh bonus banyak lah, ekstra banyak. Jadi kita ni, umur kita tidak sepanjang dengan umur Muhammad terdahulu. Umur terdahulu, kalau Nabi Nuh tu 1000 tahun. 1000 tahun lebih. Umur panjang. Jadi kita umat Nabi Muhammad kemudian ni umur tak panjang. Itu satu hal dah tak panjang. Umur tak panjang ni, bahagian kita sedar ni kadang-kadang hujung-hujung tu.
Umur kita 60, 40 tahun tu dalam keadaan kita tidak terarah, tak terisi dengan baik. Kesedaran tu kadang-kadang dia mari ujung-ujung, kadang-kadang umur-umur tengah-tengah peceng baru mari kadang-kadang. Jadi macam mana caranya dalam keadaan umur kita pendek atau kesedaran kita ni lewat, nak cover balik kita kurang-kurang yang dulu tu. Inilah pedoman tasawuf. Belajarlah untuk menzuhudkan hati. Dan sekiranya kita berjaya menghasilkan ini, menzuhudkan hati kita, maka amalan-amalan yang kita buat itu tidak akan dikira kecil, tidak akan dikira sedikit. Ini kuncinya. Ini saham yang menguntungkan. Kalau beli Bitcoin ni lah beli. Ini yang lebih menguntungkan. Baik. Demikianlah makna yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' Musi Kalam Hikmat yang ke-55 ni. Tengok. Baik, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, ini huraiannya, tumpahkan semua hasrat keinginanmu itu kepada usaha untuk diterimanya amal perbuatan. Jadi pesan Sayyidina Ali, berikan tumpuanmu itu kepada usaha supaya amalmu diterima oleh Allah. Dan usaha apa? Usaha apa? Ke arah amalan itu diterima oleh Allah. Kekunci diterima oleh Allah adalah kalbunya tadi itu. Sekiranya kalbu itu baik, maka dia adalah menjadi suatu sebab amalan itu diterima oleh Allah. Tapi kalau kalbu kita itu rosak, maka menjadi sebab amalan kita itu tidak terima, sekalipun sah dari segi syarak, sah dari segi fiqh. Tapi kalbu kita rosak sehingga tidak adanya ikhlas, sehingga tumbuh pula sifat-sifat dorongan-dorongan yang lain, dengan riak, dengan takabur, dengan ujub dan macam-macam lagi dorongan-dorongan hati yang buruk ni. Sekalipun amalan kita tu betul dari segi fiqh dan syarat syariahnya, tapi kalbu kita rosak, maka tertolak. Jadi pesan Sayyidina Ali supaya berikan tumpuan kepada bagaimana amalmu itu dapat diterima oleh Allah. Dalam bahasa mudah kan, berikan tumpuan kepada menyucikan kalbu, yang mana dengannya lah menjadi sebab menjadi tempat tilikan Allah dan menjadi sebab amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, setelah kita mempelajari hukum-hukum fiqh ni, hukum-hukum syariah yang zahir ni tentang cara bagaimana nak beribadat, nak melakukan kebaikan, nak melakukan amalan itu dan ini, selepas daripada itu, tumpukan perhatian kepada sesuatu yang dengannya amal diterima oleh Allah. Itu pesan Zainal Ali. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Syekh Abdul Samad Palembang, dalam Sayyidul Salikin pun ada, dan kitab lain pun ada. Dia kata, ilmu akidah ni belajarlah pada qada fata'i pun cukup lah. Fiqh pun gitu juga, membelajarlah amal fiqh ni pada qada fata'i. Tapi ada pun tasawuf, membelajar jangan berhenti. Jangan marah saya pun. Tengok Syekh Abdul Samad Palembang, dalam kitab dia tu. Kalau akidah, fiqh, belajarlah seqada fata'i. Adapun tasawuf disuruh mendalami sesuai dengan apa yang dipesan oleh Sayyidina Ali. Tumpukan perhatianmu kepada sesuatu yang menjadikan amalmu diterima oleh Allah. Maka sudut itu adalah sudut qalbu dia, sudut tasawufnya. Tumpukan ke situ kata Sayyidina Ali. Itu maksudnya. Adapun orang yang nak jadi guru, dia kena mendalamilah ilmu akidah, dia kena belajarlah, baca kitab tu kitab ni. Ilmu fiqh kena belajar kitab tu kitab ni. Kalau dia berhasrat nak ajar orang pula, nak beritahu orang pula. Tapi kalau dia orang awam yang fokusnya tu untuk beribadah kepada Allah, dia belajarlah qada-qada fardhain kepada ilmu akidah dan ilmu fiqh. Selebihnya tu tumpukan perhatian kepada ilmu tasawuf. Bukalah kalau tak percaya yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Syarani, disebut oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Dan bukan dia saja, bahkan disebut juga oleh ulama-ulama tasawuf yang lain lagi lah, tentang pedoman. Ini bagi orang awam yang mana dia ni kehidupan dia itu untuk beribadah, beramal. Urusan lain mungkin urusan pekerjaan.
Selain 24 jam untuk beribadah untuk akhirat. Itu pelang dia. Belajar ilmu akidah, fiqh, qada fardu ain untuk difaham asas-asas agama. Lebih lagi untuk pegang perhatian kepada tasawuf. Tapi bagi orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu, mungkin dia akan jadi guru, nak ajar orang pula, itu pelang lain lah. Itu dia kena mengaji detail lah. Kita ni. Baik, sebab kata Sayyidina Ali, tidak dapat dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang diterima oleh Allah. Jadi amalan yang diterima oleh Allah ni tidak dianggap kecil. Dah asas penerimaan tu apa benda? Pertama kali sudah tentulah ikhlas. Yang kedua, khusyuk. Kadar khusyuk, sekadar itulah amalan seseorang tu diterima. Yang ketiga, ini sebagai ekstra lah, niat-niat baik yang bermacam-macam yang ada di sebalik. Contoh niat baik macam ni lah. Macam kita makan. Kalau kita makan, nak sedap saja, itu urusan keduniaan. Harus. Tapi kalau kita makan, kalau hati kita hidup molek, gerak molek, mungkin kita ada niat-niat lain timbul. Makan ni pertama sekali untuk mengenyangkan, dapat rasa nikmat, dapat syukur kepada Allah, boleh dah stop. Makan juga mudah-mudahan ada kekuatan, dapatlah melaksanakan kewajipan-kewajipan, solat tu boleh stop lagi. Makan ni juga mudah-mudahan sihat, dengan sihat dapatlah mengkhusyukkan ibadah, boleh stop lagi. Berapa lagi? Banyak lagi. Amalan makan tu sih. Itulah innamal a'malu binniyat. Jadi yang menumbuhkan niat yang baik ni mari mana? Sekiranya kalbu kita tu hidup. Bila kalbu kita tu hidup, dia akan tumbuh dengan sendirinya niat-niat baik. Di samping ilmu-ilmu asas yang kita belajar tu, dengan hati kita yang jera molek, dia tumbuh jadi niat yang baik. Itulah yang akan menggandakan. Di sinilah rahsia Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar antaranya duduk di sini. Antaranya lah. Tidakkah kita dengar? Nabi menjelaskan tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni, manakib. Tentang manakib Abu Bakar ni. Tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni. Nabi ada menyebut dalam setengah riwayat ni. Disebut juga, Al-Ghazali sebut dalam Ihya. Dan banyak lagi sumber-sumber lain. Ma fadalakum Abu Bakrin bikasrati salatin wala bikasrati siyamin walakin, ada riwayat menyebut, ini bukan yang ujung tadi itu bukan hadis Nabi, tapi tafsir Al-Ghazali ada yang mengatakan itu sebahagian daripada riwayatnya. Walakin li sirrin waqara fi qalbi, Sayyidina Abu Bakar ni tidak melebihi kamu disebabkan kerana banyaknya solat, dan tidak juga kerana sebab banyaknya puasa. Bukan itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar melebihi yang lain. Lebih macam mana? Lebih yang disebut dalam riwayat yang lain. Law wuzina imanu Abi Bakr bi imani ahli al-ardi la rajah. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman penduduk dunia ni, yakni sudah tentu selain daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lah. Kalau ditimbang semua ni, la rajah. Iman Abu Bakar tu lebih berat lagi. Itu dari segi iman, dari segi amalan pun kelebihan memihak kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila sahabat dengar kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni, ada sahabat yang berlumba-lumba, berdengki dalam perkara ni. Bagus, berdengki bukan tak molek mereka. Kerana istilah ribtah ni benda molek, tapi kalau kita terjemah bahasa kita lebih kurang deki lah. Tapi deki ni bukan benda uduh mereka. Deki benda uduh ni, deki yang macam mana? Kita tak senang bila orang lain boleh, kita mengharapkan supaya tak boleh. Ataupun tak boleh ke orang tu, boleh kita. Dua-dua tu makna deki belaka. Biar tak boleh ke orang, boleh kita. Tu boleh tahan sikit. Paksa lagi, berat lagi ni, biar tak boleh ke dia, tak boleh ke aku pun tak apa lah. Saya jangan boleh ke dia je. Ini berat lagi. Deki berat lagi. Ataupun ribtah. Ribtah ni kita hati tengok dia boleh. Tapi kita tidak mengharapkan apa yang orang boleh tu hilang. Biar boleh ke dia lah. Tapi aku nak, biar aku boleh juga. Atau aku boleh lebih dari dia lagi. Yang itu tidak salah. Bahasa kita panggil deki kau. Tapi masalahnya ribtah. Dia ada mana-mana deki. Tapi hal ini bukan benda buruk. Dan cerita ni apa yang berlaku di Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar ni tahu tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni, dia nak challenge. Nak challenge apa? Dia nak jadi lebih lagi.
Dan tidak salah. Dia tak berniat supaya kelebihan Sayyidina Abu Bakar ditarik balik. Tak. Cuma dia berusaha supaya nak melebihi yang itu. Lalu buat macam mana? Nabi tanya. Sayyidina Umar, berapa kali kau ingatkan kematian? Sayyidina Umar kata, pagi dan petang. Pagi dan petang tu banyak dah tu. Kita setahun sekali payah. Setahun sekali. Sekali tepung balik kampung masuk Seri Raya tu ingat ke mak ayah. Pergi jauh kubur dia. Lagi biasa. Lalu depan kubur pun dah ingat. Lalu depan kubur tu ingat. Tapi dah ingat kubur tu, ingat nak buat pagar ke buat benda macam-macam. Ingat benda lain. Ingat kematian mungkin tak lagi. Tak apa, itu saja selingan dia. Gurau je. Tapi nak kabarnya kadang-kadang kita ingat kematian ni lemah. Depan kubur pun tak mari. Duk ingat benda lain. Oh, besar pokok tak kubur. Ataupun comel bagus dia. Ni. Kita ingat dalam situ. Ingat kau ada kematian mungkin payah. Nak kabarnya tak mudah lah. Tapi bila orang tanya Sayyidina Umar ni berapa kali? 2 kali sehari. Nak kabarnya 2 kali ni banyak kali. Kita sekali setahun. Itu pun muncul. Ingat ke mak ayah. Tu pun ni dah pun nak pergi. Dah orang kata bid'ah tadi. Tak boleh pergi jauh kubur ni. Macam-macam. Dah lah sekali setahun. Macam-macam ni. Kau dah pun nak pergi dah tadi. Jadi Sayyidina Umar kata 2 kali. Pagi petang aku ingat mati. Lalu Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar, berapa kali mengingat mati? Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Pada setiap kelipan mata aku. Saya nak umur dengan gini saya dah nak kata. Jadi betul lah. Apa yang disebut tentang kelebihan Abu Bakar tu memang sahih lah. Kelebihan semua. Jadi itu tidak jadi masalah. Jadi sekarang saya nak beritahu apa kelebihan saya Abu Bakar. Maka berdasarkan riwayat tadi, li sirrin waqara fi sadri. Kan ada rahsia yang orang lain tak ada benda ni. Duduk tersemak dalam kalbu dia. Rahsia apa benda? Banyaklah rahsia tu. Antaranya ni rahsia-rahsia kalbu yang zuhud dan macam-macam lagi lah. Tapi dari sudut tasawuf dia ada hal lain lagi. Rahsia-rahsia yang disedia maklum di kalangan ahli tasawuf. Tapi antaranya yang melebihkannya tu rahsia qalbun zahid. Sehingga Nabi kata dalam satu apa yang diriwayatkan lah, menurut apa yang diriwayatkan, kalau sesiapa yang nak tengok mayat duduk berjalan atas muka bumi ni, mayat tapi berjalan atas muka bumi, maka naklah dia tengok kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi mensifatkan Sayyidina Abu Bakar ni macam mayat. Mayat berjalan. Jadi itu tashbih saja. Apa artinya? Orang yang kalbunya ini sudah zuhud mayat. Ke mayat ni ada keinginan lain lagi. Mayat manusia ni lagi tak mati, keinginannya itu tak mati. Bila mati keinginan manusia ni? Bila manusia itu mati. Maka matilah keinginan dia. Itulah yang disebut dalam hadis. Kalau manusia ni beri selembah mah, dia nak yang kedua. Bila boleh 2, nak 3 pula. Dan bila berhenti, tak akan berhenti. Bila mati. Bila mati, berhentilah. Jadi, Sayyidina Abu Bakar ni disifat oleh Nabi macam mayat. Jadi, orang yang mencapai hakikat zuhud. Kamu nak tengok mayat berjalan atas muka bumi, bertengoklah Sayyidina Abu Bakar tu. Menggambarkan kalbu ni yang zahid. Maka sudah tentulah amalan-amalan yang dibuat itu penuh dengan kemurnian, penuh dengan ubudiyah. Sekalipun amalan itu tidak sebanyak orang lain, tapi nilai yang di sisi Allah Ta'ala berganda-ganda. Maka demikianlah. Jadi sekadar itu dululah untuk kuliah pada kali ini. Dan insyaAllah uraian kalam hikmah ini akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.